customer tu dekat depan, memang dekat lah, dekat berhampiran dengan kami. Senior saya dia pegang kepala saya ni, pegang dekat belakang ni, dia pun tarik tunduk. Sumimasen deshita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni dia bersifat podcast. Anda tak perlu nak tonton, sebaliknya anda dengar saja apa yang saya nak sembang. Dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya pergi minta maaf dengan customer tempat saya kerja tu. Untuk pengetahuan anda, saya bekerja dekat Jepun. Nama tempat tu ialah Fukuoka. Nama company ialah Matsuda Sangyo. Matsuda Sangyo ni kerja dia adalah company recycle. Kita akan pergi ke satu-satu kilang tu, kita akan beli scrap dia, lepas tu kita akan treat, kita akan baiki ataupun kita akan do something dekat scrap tu dan kita jual sebagai satu produk lah. Sebagai contoh, department yang saya kerja ni, kami akan pergi ke kilang-kilang macam Canon, HP atau kilang-kilang tak kisahlah barang-barang elektronik ni, kami akan beli scrap. Maksudnya barang-barang yang rosak. Mungkin bila nak hasilkan power bank Realme ni dalam 10,000 unit, maybe ada 10 yang rosak. Jadi kami beli 10 tu, kami akan bakar dia gila-gila punya. Lepas tu kami extract emas dan jadikan dia dalam bentuk jongkong emas dan kami jual lah. So itu latar belakang company saya. Kerja harian saya akan keluar dari pejabat dan saya akan pergi kilang ke kilang untuk tawarkan harga scrap. Maybe anda yang siapa-siapa, maybe yokai, industri ni tak ramai orang tahu. Even dekat Malaysia sebenarnya industri ni dipenuhi dengan gangster-gangster lah. So industri, anda cuba bayangkan scrap, sampah, barang yang tak jadi tu kita beli dengan harga yang sangat-sangat mahal . Sebab dari situ kita boleh extract emas. Dalam sebiji handset maybe kita tak nampak dia punya litar elektrik emas tu, tapi kalau kita kumpulkan dia dalam satu kuantiti yang besar, memang kalau dibakar dia akan keluar emas dari situlah. So, saya pergi kilang ke kilang untuk beli scrap dia dan ditakdirkan Allah satu hari ni senior saya buat satu kesilapan. Yang mana kesilapan ni menyebabkan customer rugi lah. And masa tu dia call maki-maki, marah-marah, tapi senior saya dia cool je. Dalam telefon dia minta maaf, sumimasen. Bila dalam bahasa Jepun, bila kita minta maaf ni ada dua perkataan yang sangat famous lah. Yang pertama, gomen nasai. Gomen nasai ni dia lebih kepada, kalau ikut pengetahuan saya lah, dari segi penggunaan tu dia lebih kepada dia lebih kepada macam perbualan hati to hati, heart to heart, family, something like that. Tapi bila kita bermain dengan customer sebagai contoh, dia memang lebih kepada moshi wake, ada tiga lah, gomen nasai, sumimasen, dan kalau formal kita sebut moshi wake gozaimasen, moshi wake arimasen kan. So jadi senior saya time call tu dia minta maaf lah. Dia minta maaf, moshi wake gozaimasen, dia minta maaf macam tu. Tapi of course tak sampai apa yang senior saya cuba sampaikan. Dan dia pun buat deal nak jumpa pada minggu seterusnya. Pada hari kejadian saya ikut dia pergi sekali dekat customer punya tempat tu. So kita pergi dekat sana. Di tempat temu janji tu, bila datang sahaja customer tadi yang marah tadi, senior saya terus bangun. And dia ajak saya bangun lah. Dia macam angkat saya bangun. Sampai saja customer tu dekat depan, memang dekat lah, dekat berhampiran dengan kami. Senior saya dia pegang kepala saya ni, pegang dekat belakang ni, dia pun tarik tunduk. Sumimasen deshita. Dia minta maaf lah. Sumimasen deshita. Minta maaf gila-gila punya. Naik turun. Sampai kan customer tadi yang nak marah kan, tiba-tiba dia yang rasa bersalah sekarang. Dia yang rasa bersalah. Dia pun macam, jangan buat macam tu. So benda dah boleh nak settle, bla 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 bla. Settle. Alhamdulillah settle. So ini adalah satu pengalaman yang bagus untuk saya. Lepas tu settle meeting dengan customer, kita dah baiki kerosakan ataupun salah yang kita buat tadi. Keluar saja dari kilang customer tadi ada satu convenience store. Kalau tak silap saya Family Mart lah. So kami berhenti dekat situ. Senior saya pun dia adjust dia punya necktie, buka sikit dia punya necktie dan dia gelak. Dia gelak. Dia gelak. Dia gelak. Saya macam, kenapa tiba-tiba gelak? Tadi macam nak nangis minta maaf semua kan.
Saya pun tanyalah dia kenapa dia gelak. Dia pun bagi tahu tadi tu hanyalah lakonan semata-mata. Dia cakap kalau tak buat macam tu, customer takkan maafkan dia. Dari situlah sebenarnya menyebabkan saya tak berapa saya tidak berapa percaya bukan terhadap orang Jepun tapi pada manusia itu sendiri. Lagi-lagi kalau anda memang dalam bidang jualan lah. Kalau orang tu dia memang buat sales, dia memang ada banyak idea untuk lakukan produk dia. Halal haram bukan nak cakap cerita kedua, tapi bukan dalam topik kita kali ni. Of course kita sebagai Muslim kita kena cari cara yang halal lah. Tapi senang cerita, kalau ikut kepada pengalaman saya, kebanyakan salesman ni dia tak berapa kisah halal haram asalkan produk dia terjual, dia dapat commission yang tinggi lah. So itu yang berlaku bila saya dekat Jepun dulu. Memang itu yang saya nampak dengan mata kepala dan juga pengalaman saya sendiri. Anda cuba bayangkan yang senior saya pegang kepala dan dia tolak kepala saya supaya tunduk 90 darjah macam rukuk macam tu. Which is saya sendiri terkejut benda ni dia tak bagi tahu saya pada awal Tapi lepas tu bila dah sampai dekat Family Mart, dia pun bagi tahu dia itu adalah lakonan, kami dua-dua gelak lah. So itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk saya. And saya baru teringat bila saya balik ke Mona Lisa, saya balik ke kedai saya dekat Kota Baru ni. Lepas saya jadi salesman, saya kena pergi berguru dengan beberapa bos-bos dekat KL, dekat Melaka, ada Navotek semua kan. So on the way nak pergi ke Navotek tu, kalau anda tahu Navotek, so nak pergi ke Navotek tu, ayah saya dia buat U-turn di tempat yang tak sepatutnya. U-turn saja polis datang. Polis datang sekat dia. Then sebelum ayah saya keluar, dia bagi tahu saya apa? Dia bagi tahu tengok ni macam mana kita nak hidup atas muka bumi ni. Dia buka saja pintu, dia berlari dekat polis tu, dia pergi minta maaf terus. Dia minta maaf and dia bercakap dalam lorak Kelantan di Melaka cakap maaf ambo tak tahu jalan, Dia minta maaf gila-gila sampai polis tadi tak boleh bercakap apa. Dan polis tu macam dah rasa bersalah. Polis tu bercakap tak apalah, next time jangan buat. Lepas tu ayah saya tanya, ni kedai ni dekat mana kita orang dah tahu kedai tu kat mana, tapi ini adalah teknik. Ini adalah teknik. Bila mana kita buat kesalahan, apa tindakan yang sepatutnya bukan justify kesalahan kita tu. Tak, tapi kita pergi minta maaf dengan orang yang kita terbuat salah tu. Itu yang sepatutnya lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like dan share video ni kepada kawan-kawan anda. Terima kasih kerana menonton ataupun mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.